Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat sekali lagi kita bersama-sama di dalam kuliah kita pada malam ni membincangkan buku yang bertajuk 132 Langkah Penyucian Jiwa karangan Al-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat-sahabat sedang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Alhamdulillah, kepada yang berkirim salam. Baik, alhamdulillah, malam ni kita akan masuk kepada tajuk ataupun pelajaran yang ke-9 di muka surat 16 di bawah tajuk ukuran akhlak seseorang ialah akhlaknya bersama keluarga. Ukuran akhlak seseorang ialah akhlaknya bersama keluarga. Jadi kita nak tahu bagaimana seseorang ini, mana dia bersama dengan keluarganya. Adakah ketika mana dia bersama dengan keluarganya akhlaknya baik? Di luar itu kadang-kadang boleh berlaku kepura-puraan dan boleh berlaku sebagai bentuk lakonan. Okey? Lain malam ni tak berapa nak elok mana. Okey, mudah-mudahan eloklah, insya-Allah. Baik, kita tengok, kita baca yang ditulis oleh pengarang pada muka surat 16. Dan anak-anak dengan akhlak yang baik. Perkara ini sangat penting. Hal ini disebabkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altufuhnya." Orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling berlemah lembut dengan ahli keluarganya. Hadis riwayat Imam. Semua kita faham bahawasanya Nabi SAW menyebutkan sempurna keimanannya. Iman ni tuan-tuan semua banyak peringkat. Iman yang paling bawah sekali, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia percaya bahawasanya Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ni dipanggil sebagai seorang yang beriman. Alhamdulillah, dia dah masuk Islam. Tetapi untuk mencapai satu kedudukan yang tinggi imannya, dia ada beberapa perkara lagi, dia ada beberapa peringkat-peringkat yang lain lagi. Okey, antaranya ialah disebutkan oleh Nabi SAW di sini, ialah tanda orang yang beriman itu ialah dia baik akhlaknya dan lemah lembut dengan ahli keluarganya. Jadi Nabi SAW antara orang yang paling baik dengan ahli keluarganya dan berlemah lembut dengan ahli keluarga. Kita tuan-tuan semua, kenapa penanda aras kita ni dengan keluarga? Sebab tuan-tuan semua, nanti dia akan sebut di belakang ni, cuma saya sebut dulu. Sebab kita ni bila balik dengan keluarga kita ni, kita dah lama dah duduk, terbuka segala-galanya lah. Tetapi kadang-kadang setengah orang ni kan, kelakuan dia akan terbuka lah belang dia yang sebenar. Kenapa? Kerana ini anak dia, ini isteri dia, ini cucu dia yang dah biasa dengan dia dalam keluarga, kan? Jadi dia tak rasa benda itu pelik untuk orang kata ditonjolkan perangainya yang sebenar.
Jadi apabila kita berakhlak ataupun yang baik, maka itulah yang menunjukkan diri kita yang sebenar. Diri kita yang sebenar. Sebab tu kalau kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isteri, dengan anak-anak dan sebagainya, betapa lemah lembut dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Betapa lemah lembut dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Baik, saya bawa misal. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah. Satu hari Fatimah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu hal kepada Rasulullah tentang susah bekerja di rumah, tak ada khadam, tak ada pembantu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dulu, malam nanti ayah datang, insya-Allah. Jadi bila disebutkan begitu, bila disebutkan macam tu, Fatimah pun balik. Bila malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam selimut yang digunakan oleh Fatimah dengan Ali. Yang digunakan oleh Ali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk celah. Jadi sebelah ni Ali, sebelah ni Fatimah, ada celah-celah. Jadi menghadap. Jadi Ali dengan Fatimah menghadap ke Rasulullah, Rasulullah menghadap ke Ali dengan Fatimah, dan dimasukkan kaki dalam selimut tu, Rasulullah masuk. Maknanya begitu, orang kata begitu mesra lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak dan juga menantunya. Maksudnya baik, berakhlak baik. Sehingga kan kata Rasulullah, aku merasakan sejuk tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat perut aku. Kan Nabi kan berlunjur. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berlunjur kaki tu, jadi sampai sejuk kaki itu ke badan Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tak aku ajarkan kepada kamu kalimah yang kamu baca sebelum daripada tidur, yang kalimah ini lebih baik lagi daripada kamu mempunyai khadam. Lebih baik daripada mempunyai khadam. Baik. Apa kalimahnya? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bacanya 33 kali sebelum tidur. Jadi antara khasiatnya yang disebut oleh guru saya, Allah yarham, Datuk Ismail Kamus, kalau kita baca perkara ini, insya-Allah kita akan menjadi hilang kepenatan yang kita kerja pada siang hari. Satu siang hari kan kita kerja penat apa semua, dekat kita nak tidur tu kita baca sebelum tidur subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Insya-Allah kepenatan yang ada pada badan kita itu akan hilang. Jadi maknanya yang saya nak sebutkan di sini ialah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya begitu baik dengan ahli keluarga. Benda orang kata dengan isterinya, ada juga yang saya sebutkan pada contoh. Mungkin nak hujan kot, lain tak apa. Okey, saya tutup. Okey. Cuba tengok, guna satu je. Guna line telefon. Nampak clear sikit. Okey, baik. Seterusnya. Sebabnya orang yang perangainya elok di pasar. Kata dia, orang yang perangainya elok di luar rumah, tidak semestinya dia dekat dengan Tuhan selagi dia tidak bersikap elok dengan ahli keluarganya. Sebabnya jelas sekali. Ketika saya menghindari kata-kata yang buruk dan bersikap baik di hadapan manusia, di sana ada 60 sebab selain untuk meraih keredaan Allah. Antaranya ialah kepentingan peribadi, kerjayaan, keuntungan, dan banyak faktor lagi yang semuanya memerlukan saya tampil di hadapan manusia sebagai insan yang berakhlak dan ramah. Kadang-kadang kita beramah dengan orang ni sebab apa? Sebab kita nakkan sesuatu dengan orang, kan? Adapun dengan ahli keluarga kita, kita tak ada nak apa.
Kita tak ada nak sesuatu apa pun. Jadi kadang-kadang kita tunjuk ataupun tonjol rupa kita yang sebenar dengan ahli keluarga kita. Sebab itulah dia kata kita berperangai dengan perangai yang lain di pasar dan berperangai dengan perangai yang lain ketika berada di rumah. Inilah yang dinamakan sebagai diplomasi. Tetapi sewaktu anda pulang ke rumah, lalu menutup pintu dalam keadaan tiada siapa melihat anda bersama isteri dan anak-anak, maka akhlak yang baik pada ketika itu penyebabnya ialah untuk meraih keredaan Allah SWT. Bila kita balik ke rumah, kalau kita masih boleh kekalkan akhlak yang baik itu, pada waktu itu kita buat perangai yang baik itu, kita bukan nak cari benda yang lain. Itu semata-mata nak raih keredaan Allah SWT. Bukannya nak dapat pangkat kat manusia, bukannya nak tunjuk kat manusia lain. Ini semua anak isteri kita. Sebab itulah Nabi sebut penanda aras orang yang imannya sempurna itu ialah orang yang boleh berakhlak baik di rumahnya. Sebab bila kita di rumah, kita nakkan apa, tak ada nak apa. Kan? Dengan anak kita buat baik, kita nak apa. Kan? Kita berperangai baik dengan isteri kita. Kita tak ada nak projek dengan isteri kita. Tak nak apa benda, orang kata ni, apa dia punya istilah, inilah tender ke apa ke, kan? Bukan kita nak semua itu daripada isteri kita. Isteri kita tak ada benda itu, kan? Tak ada boleh bagi tender ke dan sebagainya. Baik, seterusnya. Hal ini demikian kerana telah hilang sebagai kepentingan yang tersembunyi dan sudah tiada sebab untuk menunjuk-nunjuk di hadapan manusia. Sebab dia menjadi seumpama murai, ialah demi meraih segala kepentingan pribadinya. Mungkin dia di depan orang, dia menjadi seperti murai. Menjadi seperti orang kata, jadi peramah macam murai, tapi balik ke rumah diam, tak bercakap. Ada juga penyakit macam ni. Saya harap yang menonton kuliah kita ni, yang mengikuti pengajian kita ni, tak adalah perangai macam ni. Bila di luar dengan kawan, Masya Allah, cakap tak ada, orang kata macam murai lah, popeh kan. Tak ada kita nak jawab. Mesra dan peramahnya dia. Tapi bila balik rumah, senyap. Kan, tak cakap apa. Bini tanya sepatah, bang. Yalah. Kan, dah jadi bertukar benda lain dah. Kan. Jadi sebab tu dia kata, jadi murai di luar, tapi balik ke rumah jadi batu. Ini tak patut dah, tak patut. Ataupun di luar, dia punya pemurah, belanja orang makan, ya Allah, belanja stik. Kan, belanja jahit, menata wagyu dan sebagainya. Di rumah dengan anak isteri, ya Allah, makan lempeng goreng je. Kan, makan lempeng goreng cucah gula, Masya Allah. Apa ni kalau di rumah dengan anak isteri makan lempeng, dengan kawan-kawan belanja suka, ya Allah. Itu pun tak betul juga. Kan, lain. Patutnya kalau dengan orang lain pun suka belanja, dengan anak isteri pun suka belanja jugalah. Kan, dengan anak isteri pun belanja yang sama juga. Sebab itu saya terkenang tuan-tuan semua. Kadang-kadang selalu makan dengan Allahyarham Ustaz semua kamu tuan-tuan semua. Bila makan malam ke apa kan, kalau makan siang ke, makan malam ke. Jadi kadang-kadang Ustaz nak balik rumah, biasanya Ustaz suruh bungkus. Kalau teringat anak cucu yang ada kat rumah, kan, teringat aku ni makan sedap-sedap, kan, makan nasi biryani dan sebagainya, biasa Ustaz bungkus bawa balik ke rumah. Inilah betul tuan-tuan semua. Jadi kita kalau boleh, kita makan yang sedap-sedap dengan kawan dan sebagainya. Teringat, oi, bini aku kat rumah makan apa, anak-anak kat rumah makan apa, kan, makan roti kering je. Itu yang sebenarnya orang yang berakhlak bagus. Kita disuruh untuk meluaskan ataupun belanja yang luas untuk anak dan isteri. Disuruh. Dan ada hari-hari tertentu yang ada warid di dalam hadis Nabi SAW, supaya kita meluaskan ataupun belanja besar sikitlah kepada anak dan isteri. Antaranya ialah di dalam bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ni belanja mewah sikit. Bukan membazir, belanja mewah.
Antaranya pada hari Ashura. Jadi kalau hari Ashura ni, antara fadilatnya kita belanja besar sikit untuk ahli keluarga kita ialah Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita sepanjang tahun tu. Jadi orang yang telah mencuba mereka tahu. Jadi jumpa hari Ashura nanti, 10 Muharram nanti, jumpa hari Ashura, kita belanja ahli keluarga kita dengan makanan yang mewah-mewah sikit lah. Beli hadiah ke apa. Kita meluaskan, atau si'ah dia panggil. Meluaskan kepada anak isteri kita pada hari Ashura. Antara fadilatnya Allah Ta'ala murahkan rezeki sepanjang tahun. InsyaAllah. Bukan membazir tuan-tuan semua. Musangking. Makan musangking kat luar, balik bawa tempoyak je. Aduh, ini memang tak patut lah. Kan, bawa tempoyak tu boleh tahan lagi kan. Bawa balik bau je. Itu lagi masalah. Jadi tuan-tuan semua begitu. Jadi kita luaskan pada hari Ashura. Tetapi bukan membazir. Membazir tak boleh. Jangan ajar anak isteri kita membazir. Jadi makan yang luas maksudnya cukuplah habis. Tak ada masalah. Itu. Kalau membazir tak boleh. Sebab kalau membazir ni tuan-tuan semua dia panggil lawan membazir ni tak bersyukur lah. Senang kita ceritanya. Jadi maknanya senang ceritanya membazir ni tak bersyukur. Jadi kalau tak bersyukur ni, rezeki ni ataupun nikmat ni dia mudah keluar daripada rumah kita. Sebab tu ulama sebut apa benda? Asyukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Itu. Asyukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Syukur itu qaidun lil mawjud. Dia mengikat benda hak dah ada. Maksudnya nikmat yang ada dalam rumah kita ni diikat, jangan bagi keluar. Wasaidun lil mafqud, dan pemburuan bagi yang tak ada lagi. Maksudnya benda yang tak ada lagi ni, yang belum ada dalam rumah kita ni, dengan bersyukur dia datang masuk dalam rumah kita. Itu dia punya penting bersyukur ni. Jadi kalau kita membazir, kita rasa bangga ataupun memandang remeh dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri, tak bersyukur, dengan istilahnya kufur, membazir dan sebagainya, maka rezeki kalau sekali dia keluar daripada rumah kita, nikmat ni kalau dia keluar sekali daripada rumah kita, dia tak masuk dah. Itu nikmat ni. Macam orang yang marah lah, orang marah kan, dia keluar rumah kita, dia tak jejak dah rumah kita. Nikmat ni jangan bagi dia keluar. Kalau dia keluar, dia tak masuk dah. Kalau dia keluar, dia tak masuk dah. Jadi nak ikat nikmat tadi, ikat dengan apa? Ikat dengan syukur. Ikat dengan syukur, yang tak ada lagi pun boleh kita dapatkan balik. Sebab tu dia kata qaidun lil mafqud, ikat qaidun lil mawjud, ikat benda yang dah ada, wa saydun lil mafqud, memburu benda yang belum ada. Benda yang belum ada. Jadi dia macam pemburuan, kita tangkap rezeki yang ataupun nikmat belum ada masuk dalam rumah. Ada satu cerita tuan-tuan semua, orang di zaman dahulu kala, seorang raja ni dia mewah sangat, dia ajar anak-anak dia mewah dan membazir. Sampaikan keluarga rumah dia ni istinja guna roti. Istinja tu guna roti, tuan-tuan. Roti Arab tu, nipis tu, istinja tu. Buat guna alat untuk istinja. Masya Allah. Makanan ni tuan-tuan tak boleh buat hina macam tu. Kalau kita tak habis makanan pun, ulama ajar pada kita, kalau boleh kita ada 2 tong sampah di rumah. Jadi tong sampah untuk buang sisa makanan, tong sampah untuk buang najis, pampers anak kita dan sebagainya. Jangan dicampur makanan ni dengan najis tadi. Kenapa? Kerana menghina makanan tu. Kalau sebolehnya macam itulah. Bukan kata wajib, tapi maknanya dari segi adabnya macam tu kita dengan makanan. Bahkan kalau makanan tu roti dah expired date, dia tetap dinamakan makanan lagi. Tak boleh kita guna untuk beristinja. Hukumnya haram. Tak boleh guna. Pasal apa? Tidak menghormati makanan. Walaupun roti gardenia tu dah expired date, dah ada berkulak pun, tetap tak boleh. Itu dari segi hukum. Jadi anak dia ni istinja dengan roti, tuan-tuan semua. Lepas istinja, budak kan perangai dia ambil roti yang istinja ni, dia sangkut. Dia sangkut kat dinding bilik air tu. Bilik air istana. Allah Ta'ala murka, tuan-tuan semua, orang yang perangai ni sombong dengan rezeki Allah Ta'ala ni. Lalu Allah Ta'ala tarik
kerajaan raja tadi, akhirnya negara dia dan tempat dia tadi, istana dia tadi habis dirobohkan orang dan sebagainya, ditawan dan sebagainya. Tak ada, kerajaan tu hilang daripadanya. Duduklah dia dalam istana yang orang kata yang dah terbiar tadi. Makanan pun tak ada. Makanan habis dah tarik balik. Akhirnya dia teringat dulu dia pernah istinja guna roti. Dan roti tu tadi disangkutkan di tingkap bilik air dia. Lalu dia teringat tak ada makanan, dia pergi ambil roti tu tadi dan dia basuh roti tu tadi dan makan roti tu. Dan adakah kembali balik kerajaan tu kat dia? Tak kembali dah. Sebab kaedah nikmat ni bila dia keluar, dia nak masuk balik susah lah. Sebab tu kita jagalah nikmat, jangan bagi keluar dari rumah kita dengan cara macam mana? Dengan kita ikat dia betul-betul dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan semua. Sebab dia menjadi seumpama murai ialah demi meraih segala kepentingan peribadinya. Apabila dia telah memperolehnya, maka dia pulang ke rumah dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia di rumahnya dengan perkara-perkara yang menyakitkan hati. Di rumah kita ni Allah Taala uji. Saya petang tadi duk cari satu kitab tuan-tuan semua. Saya beli kitab tu, nipis je. Tak jumpa kitab tu kat mana. Kitab tu bahasa Arab. As-sabru, sabar di atas apa benda ni? Kerenah isteri. Jadi di dalam tu diceritakan kisah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mereka ini menjadi wali disebabkan kerenah isteri. Saya nak cari nak baca tuan-tuan semua, tak jumpa kitab tu dekat mana tak tu, dia nipis sangat tu. Jadi tuan-tuan semua, ramai wali-wali menjadi wali disebabkan oleh kerana mereka ni sabar dengan isteri mereka. Sebab di rumah kan macam-macam tuan-tuan semua. Allah, kita di luar dengan kawan-kawan sekejap, kita balik ke rumah kadang-kadang isteri cakap betul, itu cakap, kita pun serabut kepala dan sebagainya. Ada satu cerita saya dalam kisah tu. Dia ni tuan-tuan semua wali Allah. Satu hari saya ambil masa sikit. Satu hari ada orang datang ke rumah dia nak belajar. Kan? Jadi orang ketuk pintu rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, kata bunyi perempuan tu. Ada apa kata dia? Bengis perempuan tu. Kata dia, saya datang nak berguru dengan wali sekian-sekian ni. Tunggulah kat luar tu. Dia pergi cari kayu api. Kejap lagi balik lah tu, kata dia. Oh, garam tu, kata dia. Kan? Kata budak tu, siapalah suruh garam ni. Tak lama sekejap lepas tu, wali ni balik naik tunggang singa, tuan-tuan. Tunggang singa. Dia bukan tunggang kereta, tunggang singa. Singa dia. Terkejut budak ni tadi. Allah, tunggang singa. Sampai depan pintu rumah, bini dia kata, baru balik petang-petang ni. Oh, bini dia macam bebek lah kan. Dia relax, tenang je. Okey, bila dah relax, tenang tu, okey lah, masuk dalam rumah semua, belajar. Okey. Tak lama lepas tu, baliklah orang tadi. Tahun depan dia datang balik. Dia datang balik. Bila tahun depan dia datang balik, cerita lebih kurang macam tu lah. Tahun depan dia datang balik, tuan-tuan semua, dia ketuk pintu sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut pula perempuan ni. Perempuan lain dah jawab salam. Bila lembut tu, nak jumpa dengan Syekh sekian-sekian. Tunggulah sekejap. Suami saya keluar tu, kejap lagi balik. Oh, lembut lah ni. Kata budak tadi ni bawa betul isteri wali Allah. Kali ni, tak lama sekejap tu, orang tu balik. Syekh ni balik. Bila dia balik jalan kaki je. Kata tak ada pula singa naik. Macam dulu, kali pertama tu naik singa. Lepas pada tu, masuklah dalam rumah. Lembutlah isteri dia balik. Layan apa semua elok. Kemudian sebelum budak tu balik, budak tu tanya, Tuan, kenapa dulu saya datang, Tuan naik singa, sekarang jalan kaki? Oh, kata dia, masa kau datang dulu, isteri aku ni, ya Allah, ni isteri yang dulu ni, Masya Allah. Tapi aku bersabar je dengan isteri ni. Akhirnya Allah Ta'ala angkatkan darjah aku menjadi wali Allah. Sampai singa pun takut kat aku. Singa pun suruh naik atas belakang. Tapi Alhamdulillah sekarang ni aku dapat isteri yang baik. Jadi tak ada dah ujian kesabaran tu, dah tak ada dah. Ujian kesabaran. Ujian. Sebab antara perkara penting nak jadi wali ni kena sabar.
banyak bersabar. Orang yang banyak bersabar ni dia boleh jadi wali. Itulah antaranya kan. Jadi tentu dia kata yang sekarang ni isteri aku ni baik. Jadi tak ada dah ujian kesabaran, tak ada dah karamah Allah Taala bagi. Itu antara contoh cerita lah. Banyak lagi cerita-cerita lain lagi dalam kitab tu nipis ya. Jadi ujian di rumah kita ni macam-macam. Kadang-kadang mungkin dengan sebab ujian itulah mengangkatkan martabat kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walaupun cerita tu nampak macam ialah cerita karamah kan, nampak macam tak logik. Adakah manusia ini akan terus berakhlak elok atau dia akan berubah wajah? Jadi tuan-tuan semua gitu. Kesimpulannya ialah di sini dalam pelajaran yang ke-9 ni pengarang kita nak bawakan kita tentang bagaimana kita kena sama je. Jangan berpura-pura. Di luar rumah, dalam rumah, sama. Kan? Tak boleh kita berpura-pura. Orang kata dalam rumah lain, luar rumah lain. Yang kedua, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dalam rumah dengan ujian-ujian yang kita kadang tak terfikir. Yang orang di luar mungkin tak perasan. Tak terfikir orang yang macam ni dapat ujian di rumah. Kita kata Allah, ustaz ni takkan ada ujian macam tu di rumah. Kan syekh ni takkan ada ujian tu di rumah. Jadi kadang-kadang ujian tu kita tak terfikir pun ada kepada si alim ni, si ulama ni, si syekh ni, si ustaz ni, si wali ni dan sebagainya. Tapi ujian tu kadang-kadang dengan kita boleh menangkis ujian tadi, menerima ujian tadi, bersabar tadi, insya-Allah Allah Taala angkat kedudukan kita. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, keimanan sempurna seseorang itu ialah orang yang baik akhlaknya dan juga orang yang lemah lembut dengan ahlinya. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana ulama sebut al-mar'atus salihah kal ghurabil abqa. Perempuan yang betul-betul salihah. Kan? Macam tengok dalam drama TV tu lah. Lebih kurang 16 episod tu. Hak perempuan macam tu tadi, kal ghurabil abqa, kata ulama, seperti ghurabil abqa, iaitu gagak yang berwarna putih. Gagak ni banyak warna hitam, gagak warna putih mana ada. Jadi maknanya nak cari perempuan tu susah lah. Gitu. Jadi kita terimalah dengan hati yang redha dan ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi malam besok kita akan masuk pelajaran yang ke-10. Beza manusia yang mulia dengan manusia yang hina. Di manakah yang membezakan manusia yang mulia dan manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ada manusia yang mulia, ada manusia yang hina. Jadi mulia dan hina ni, mulia yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah malam besok kita sambung. Setakat dulu, tengok kalau ada soalan apa benda ni? Haji Alim kata maknanya bersabar dengan isteri tinggi manfaat. Ya, ada tinggi, ada ada kelebihannya juga. Dan kita tengok ramai adalah ulama-ulama kita dan dirakamkan dalam kisah dalam kitab tu. InsyaAllah malam esok kalau ada kalau sempat, kalau jumpa saya cari, insyaAllah saya tunjuk. Tapi kitab tu ke bahasa Arab lah. Bini lagi menggerungkan daripada singa. Aduh. Ustaz, apa perlu dibuat untuk menjemput semula rezeki nikmat yang mungkin telah keluar akibat kekhilafan tingkah laku di masa lalu? Jadi mungkin ada kesilapan kita berlaku dulu, jadi menyebabkan rezeki itu keluar daripada rumah kita. Macam mana kita nak nak masukkan dia balik. Jadi ikut kata ulama tadi, kita samalah kena bersyukur juga. Jadi bersyukur tu qaidun lil mawjud, mengikat benda yang dah ada, wa saidun lil mafqud, iaitu dia memburu, menangkap yang tak ada lagi. Maknanya dia tangkap dan masukkan ke dalam rumah. Jadi sama juga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi itulah lumrah, adat, kebiasaannya gitu. Payah dia nak masuk balik. Tapi mudah-mudahan
Tapi benda itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak masukkan balik boleh saja. Cuma orang kata dari segi adat. Macam kita kata adat, kalau orang dah kena kencing manis, susah nak sembuh. Kan? Banyaknya bergantung kepada ubat. Ubat tu bukan menyembuh, cuma mengawal saja. Gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi sembuh, itu boleh saja. Okay. Allah yarham Ustaz Ismail kamu. Itu contoh yang terbaik lah dalam bab sabar. Guru kita, orang-orang yang dekat tahulah. Kisah Sayyidina Umar, okey, Abang Fahmi. Okey, itulah contoh-contoh. Okey, insya-Allah. Jadi sebab itulah Nabi letak garis panduan yang pendek saja. Orang yang terbaik dengan isteri itulah, dengan ahli keluarga, bukan isteri saja, dengan ahli keluarga, itulah orang yang sempurna imannya, insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan tuan-tuan semua kita direzekikan menjadi orang yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Mudah-mudahan. Jadi kena selalulah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur. Macam mana? Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Sabura tu banyak bersabar. Waj'alni syakura, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, Puan Maimunah Mak Husin, suami yang dapat isteri cerewet bersyukur juga. Mungkin Allah Ta'ala nak mengangkat darjatnya. Ya, bersyukur insya-Allah. Baik, insya-Allah kita jumpa malam besok lah. Insya-Allah. Setakat ini dahulu, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita belajar malam ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.